Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami akan menerangkan apps kami iaitu Kiblat Direction. Okay, saya Nur Syamil binti Ahmad 049365. Okey, apa itu maksud kiblat? Perkataan kiblat yang berasal daripada perkataan Arab ialah hala atau arah yang menghadap Kaabah di Mekah atau dikira sebagai arah yang dihadap oleh Muslim ketika menunaikan solat. Kiblat merupakan titik arah solat bagi orang Islam yang menghadap ke arah Kaabah di Mekah setelah diganti dari arah Baitul Maqdis pada 624 Masihi. Kiblat menunjukkan arah terpendek ke Kaabah. Disebabkan bumi berbentuk sfera, maka kedudukan Kaabah ditentukan melalui geometri. Cara menentukan arah kiblat iaitu cara tradisional dan cara moden. Okey, kita tengok cara tradisional. Buruj bintang adalah sekumpulan bintang yang berada berdekatan antara satu sama lain di langit. Para pemerhati purba telah menamakan buruj bintang berdasarkan bentuk yang boleh dikenali seperti geometri dan binatang. Buruj memberi petunjuk terus ke arah kiblat ialah buruj Orion, terdiri daripada 3 bintang terang yang sejajar iaitu Al-Nita, Al-Nilam dan Mintaka. Ia juga dikelilingi oleh bintang lain yang cerah. Arah kiblat boleh ditentukan dengan menghadap ketiga-tiga bintang tersebut ke arah barat. Buruj Orion berada di langit Malaysia ketika waktu subuh pada bulan Julai. Ia juga akan kelihatan meninggi di langit ketika tengah malam bulan Disember dan berada di langit pada waktu maghrib sewaktu bulan Mac. Seterusnya, cara istiwa azam. Peristiwa ini berlaku 2 kali dalam setahun. Ia berlaku apabila matahari menghampiri latitud Kaabah. Kejadian ini hanya berlaku pada 27 atau 28 Mei dan 16 atau 17 Julai. Pada 16 Julai 2019, tepat jam 5.27 petang, matahari akan berada tepat di atas Kaabah. Pada ketika itu, bayang-bayang sinaran matahari bagi semua objek tegak yang ada di permukaan bumi akan menghadap terus ke Kaabah. Kompas prismatik. Dengan menggunakan kompas prismatik, ia melibatkan penggunaan kompas magnet dan graviti yang menunjukkan ke arah utara. Ketepatan yang diberikan oleh sesuatu kompas adalah sederhana sahaja, iaitu lebih kurang 30 darjah. Theodolit. Theodolit ialah sejenis alat moden yang digunakan oleh juru ukur atau mereka yang terlibat untuk menentukan arah kiblat. Bacaan dengan menggunakan alat ini adalah lebih jitu berbanding kompas. Nama saya ialah Siti Rahma binti Abdul Razak. Saya akan meneruskan pembentangan mengenai apps kami. Seterusnya kita pergi kepada maklumat tambahan. Maklumat tambahan yang pertama, kami ada memasukkan maksud azimut. Azimut yang berasal daripada perkataan Arab iaitu as-sabtu bermaksud jalan. Sebahagian atau suku ialah pengukuran sudut dalam sistem koordinat sfera. Vektor dari pemerhati kepada titik pemerhatian diunjurkan serenjang kepada satah rujukan. Yakni sudut di antara vektor unjuran dan vektor rujukan ialah azimut. Azimut ini lazimnya diukur dalam unit darjah. Sudut yang diukur dari utara yang mengikut arah jam dinamakan sudut azimut dan itu adalah simbol bagi sudut azimut. Jadi seterusnya, nilai azimut yang telah ditetapkan di Malaysia. Nilai azimut di sesuatu tempat adalah berbeza-beza. Namun nilai perbezaannya di Malaysia tidaklah begitu besar. Bagi yang menggunakan kompas, purata azimut ialah antara 291 darjah sehingga 293 darjah sahaja. Bagi mendapatkan nilai yang lebih tepat, kita boleh merujuk kepada mana-mana laman web yang berkaitan dengan nilai azimut ini. Jadi, maklumat tambahan yang
Seterusnya ialah pengecualian menghadap kiblat. Okey, terdapat beberapa pengecualian menghadap kiblat. Yang pertama, solat khauf, yakni solat orang yang takut akan musuh. Okey, maksudnya ialah solat orang yang dalam keadaan begini adalah dibolehkan untuk tidak menghadap ke arah kiblat dan dibolehkan untuk berjalan mengelilingi kawasan demi menjaga keselamatan. Yang kedua, solat sunat dalam kenderaan yang sedang bergerak. Jadi, mereka ini diwajibkan untuk menghadap ke arah kiblat ketika mereka mengangkat takbiratul ihram sahaja. Solat ini adalah sah jika memenuhi syarat-syarat sah solat. Dan yang ketiga, solat orang yang tidak mampu meyakini arah kiblat. Contohnya ketika seseorang itu ataupun beliau itu berada dalam keadaan gelap gelita di hutan atau di lautan. Maka dalam keadaan ini, beliau dibolehkan untuk menghadap ke mana-mana arah. Jadi dalam apps kami juga kami ada masukkan ataupun kami ada membina uji minda. Terdapat 3 soalan. Jadi kepada orang-orang yang boleh melihat apps kami ni boleh menjawab semua soalan ini berdasarkan maklumat yang kami telah masuk. Di sini juga kami ada menyertakan nombor telefon. Jika ada melihat nama-nama publisher di situ, anda hanya klik sahaja di nama-nama kami itu akan terus keluar nombor telefon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Anatasa binti Muhammad Day, nama matrik 048086. Okey, kemudian saya akan menerangkan pula poster untuk app kami. Advantage, kelebihan. Aplikasi ini adalah percuma di mana semua orang boleh mendownload. Pengguna dapat mengetahui nilai azimut yang telah ditetapkan. Penggunaan warna yang pelbagai dan aplikasi ini boleh menarik minat pengguna. Okey, objektif. Kenapa aplikasi ini diperkenalkan? Sebab kita boleh tahu maksud kiblat dan kita boleh tahu kaedah yang digunakan untuk menentukan arah kiblat. Dan selain itu, kita juga boleh tahu kena pasti solat apa yang diberi pengecualian daripada menghadap ke arah kiblat. Okey, jadi seperti yang saya katakan sebentar tadi, app ni percuma dan semua orang boleh download. Jadi macam mana cara nak download? Di sini saya sertakan link untuk download app ataupun lebih mudah kita boleh guna QR code yang telah disediakan. Jadi kita hanya perlu scan dan automatik apps tu akan terdownload ke telefon kita. Sekian daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Ainur binti Haris, nombor matriks 048585. Jadi saya akan menerangkan tentang fungsi dan juga collaboration Qibla Directions. Okey, yang pertama, fungsi adalah memudahkan orang Islam untuk melaksanakan kewajipan mereka dengan cara yang betul walau di mana jua mereka berada. Fungsi kedua adalah dapat mengetahui perkakas ataupun alatan yang digunakan dalam ilmu falak seperti astrolab, robot mujaya dan banyak lagi. Yang ketiga, terdapat kuis yang disediakan kepada para pembaca selepas mereka membaca semua maklumat dalam Qibla Direction ini untuk menguji ingatan mereka. Okey, seterusnya adalah collaborations dengan Qibla Directions. Okey, yang pertama, JAKIM. JAKIM ni dia cover tentang aspek penyelidikan pembangunan ilmu falak. Kajian-kajian dia meliputi analisis data-data takvim Islam, cerapan hilal, data-data almanak falak dan sebagainya. Okey, yang seterusnya planetarium negara. Yang ketiga, MESTEC. Yang keempat, Jabatan Mufti. Jabatan Mufti ni fungsinya adalah mengeluarkan fatwa terhadap isu yang memerlukan penjelasan hukum syarak. Yang seterusnya, menjelaskan pendidikan fatwa kepada masyarakat dengan berhikmah. Sekian daripada saya. Terima kasih.